Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Francis Light didakwa membuka Pulau Pinang pada 1786 berdasarkan penulisan yang dibuat penulis British bernama A.F. Stewart melalui bukunya yang bertajuk Founder of Penang pada 1909. Walhal, Light sendiri mengakui bahawa terdapat penempatan masyarakat Melayu di sekitar Pulau Jerejak melalui suratnya kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris yang berpangkalan di India. Pulau Pinang sememangnya dikuasai pembesar Kedah kerana asal pulau itu adalah bawah naungan Kedah. Namun kajian secara terperinci mengenai bagaimana orang Melayu muncul di Pulau Pinang tidak pernah dibuat. Bagaimanapun, berdasarkan kajian ke atas surat ditulis Light kepada British India, terdapat lakaran peta awal Pulau Pinang di India Office Record 1730 menunjukkan wujudnya perkampungan Melayu di Pulau Jerejak. Malah, Light yang kerap berulang-alik di antara Phuket dan Sumatera sekitar 1730-an turut menulis melihat sendiri orang Melayu sudah berada di Pulau Pinang sebelum kedatangan Inggeris. Pertambahan penduduk Melayu di Pulau Pinang meningkat apabila ramai rakyat Kedah melarikan diri ke seberang perai selepas Siam menyerang Kedah pada 1812. Ada dakwaan mengatakan seramai 10,000 orang dan ada yang mengatakan sehingga 100,000 rakyat Kedah melarikan diri ke seberang perai kerana berlaku keganasan ketika perang Kedah Siam yang turut menyaksikan kota Kuala Kedah dikuasai Siam. Dakwaan mengatakan Light yang membuka Pulau Pinang adalah suatu pandangan dangkal tanpa memahami kedudukan geopolitik dan geografi Kedah satu ketika dulu. Turut dikatakan bahawa kerajaan Perai telah wujud sebelum kedatangan Light. Pulau Pinang dan seberang perai disifatkan masih hak milik Kedah kerana duit pajakan masih dibayar oleh kerajaan pusat dengan nilai 10,000 setiap tahun kepada kerajaan negeri Kedah pada masa ini. Pembayaran pajakan masih wujud sehingga kini dan ini bererti keadaan tersebut masih wujud dan tidak salah untuk Kedah membuat tuntutan. Kerajaan seberang perai atau Kerajaan Perai di bawah autonomi wilayah Empayar Kesultanan Kedah yang bermula dari tahun 1700 dan berakhir pada 1869. Bermula dari fasa 1 di Kuala Perai dan fasa kedua di Kampung Kota. Di antara tokoh-tokoh pemerintah yang terlibat bermula dari Temenggung Abdul Rahman atau dikenali dengan Temenggung Pak Hujan yang membuka Kuala Perai pada 1700, diikuti oleh Tengku Anjang Johan, Shah Bandar Raja Abdullah, Sultan Diauddin. Kemudian di fasa kedua 1804 sehingga 1856, Kampung Kota bermula dari Tunku Sulaiman, Tunku Muhammad Saad, Sultan Zainul Rashid dan Sultan Ahmad Tajuddin. Perjanjian Inggeris Siam 1856 di zaman Sultan Ahmad Tajuddin. Kerajaan Perai tamat apabila diserapkan kepada Provins Winsley
sebahagian dari wilayah Inggeris dan di dalam negeri Pulau Pinang sehingga kini. Selain dokumen-dokumen sejarah bertulis dalam catatan Inggeris, juga pengaji sejarah Malaysia, artifak, monumen seperti tapak sejarah, kesan bangunan, makam dan kubur serta senjata di masa perang yang ditemui merupakan bukti kewujudan kerajaan Perai yang ditambah dengan cerita lisan yang semua bahan sejarah ini seperti puzzle yang bila dicantumkan menjadi gambaran imej sejarah masa lalu. Tunku Sulaiman adalah pemerintah atau raja kerajaan Perai, di mana ibu negerinya di kampung kota seberang Perai Tengah, di mana kota pelabuhan di Labuh Beting. Baginda berulang-alik dari kampung kota ke pelabuhannya melalui terusan yang dikorek untuk memendekkan perjalanan liku Sungai Perai dari kampung kota ke Labuh Beting melalui kampung Terus atau dulu dengan dikenali sebagai Sungai Terus. Labuh Beting sekarang ini dikenali sebagai Labuh Banting. Terusan pintasan itu satu-satunya teknologi korekan sungai yang ada di zaman dahulu yang melibatkan Sungai Perai. Tradisi teknologi mengorek terusan ini adalah sudah menjadi kelaziman Raja-Raja Kedah sejak zaman dahulu lagi. Dalam At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah menceritakan bahawa seorang raja cucu kepada Merong Mawangsa telah mengalihkan aliran Sungai Muda yang dulunya mengalir kualanya di Merbuk atau Pantai Merdeka sekarang. Dikorek laluan terus dari permatang pasir atau batang pasir, dijajah kayu tanah, lalu Sungai Muda beralih terus keluar ke Kota Aur dan Permatang Bendahari dan Kota Kuala Muda dan menjadi Kuala Muda sekarang ini. Jadi, jika ada Kuala Muda, di mana Kuala Tuanya? Itulah Kuala Sungai Merbuk sekarang ini, berdekatan di Tanjung Dawai dan Pantai Merdeka. Wujudan kerajaan Perai ini juga diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya satu lagi artifak penting, iaitu sebuah makam lama dengan batu nisan Aceh yang dipercayai sebagai makam Tengku Muhammad Jiwa di Kampung Terus yang juga kerabat diraja Kedah, yang juga seorang pejuang terlibat dalam Perang Kedah Siam 1821 sehingga 1842. Kemasukan seberang Perai seperti peta sekarang adalah secara 3 peringkat pada tahun 1800, 1832 dan 1874. Kemasukan pertama pada tahun 1800 seperti peta ini bermula dari Kuala Muda, Permatang Bendahari, Lahar Ikan Mati, terus ke Sungai Dua dan Permatang Pauh, Bukit Tengah dan Nibong Tebal. Kemasukan 2 pada 1832 selepas perjanjian Bernay 1826 dengan kekalahan Kedah dalam Perang Kedah Siam 1821, maka tambahan wilayah dari Kedah ke seberang Perai. Siam menyerahkan kawasan baru yang asalnya sebahagian dari negeri Kedah kepada Inggeris kerana membalas jasa kerana tidak membantu Kedah ketika Siam menyerang Kedah. Bermula dari Kuala Muda, Permatang Bendahari, Bumbung 5, Pinang Tunggal, terus ke Kampung Selamat, Ara Kuda Bukit Mertajam dan sehingga Bukit Panco dan Nibong Tebal. Pada 1856, setelah Tunku Muhammad Saad meninggal dunia, Kerajaan Perai yang wujud sejak Tunku Sulaiman pada 1805 yang berpusat di Kampung Kota telah diserapkan sebahagiannya ke dalam seberang Perai.
Pemasukan ketiga, pada 1874, selepas Perjanjian Pangko 1874, Inggeris mendapat tambahan kawasan dari bahagian selatan Sungai Kerian, Jalan Sempadan, Sungai Bakau dan Sungai Aceh yang sebelumnya dalam negeri Perak. Semoga tempat bersejarah dapat dipelihara sebagai satu khazanah peninggalan sejarah warisan seberang perai yang amat penting untuk dikekalkan kewujudannya di tapak yang ada sekarang ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.